tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, seperti yang rakyat Malaysia sudah terima maklumat berkaitan dengan pengampunan yang diterima Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Sudah pasti ada yang memberikan pandangan berkaitan dengan ini. Namun saudara-saudara, sebagai pemerhati politik, saya amat menghormati keputusan Sultan Selangor yang mengampunkan Sanusi. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, artikel daripada Malaysia Kini sudah berkongsi berita Sultan Selangor ampunkan Sanusi. Namun saudara-saudara yang amat dihormati, walaupun Menteri Besar Kedah menerima pengampunan, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, mengampunkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang didakwa mempertikaikan kebijaksanaan Baginda melantik pemimpin negeri. Baginda berkata umat Islam hendaklah sentiasa memaafkan sekiranya yang memohon itu ikhlas. Baginda bagaimanapun menasihati Sanusi menjaga tutur kata, tata susila serta jangan terlalu beremosi dan menggunakan perkataan tidak baik ketika bersyarah, terutama di Selangor. Beta tidak mahu rakyat khususnya di negeri Selangor terpengaruh dan terbiasa mendengar kata-kata yang kesat dan tomahan yang tidak berasas, terutama sekali daripada golongan pemimpin. Mungkin ada yang tertanya-tanya, selepas Sanusi terima pengampunan daripada Sultan Selangor, adakah Sanusi hilang jawatan, hilang gelaran Tan Sri, hilang jawatan sebagai MB dan dilarang untuk datang ke Selangor? Nah, jawapannya adalah tidak. Sanusi tidak dilarang sama sekali untuk menjejakkan kaki ke Selangor, tidak hilang jawatan sebagai MB, dan tidak hilang gelaran sebagai Tan Sri. Namun saudara-saudara, satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarik September 26, hukum Sanusi meskipun ampun dipinta. Rata-rata netizen mahu Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, dihukum di atas keceluparannya menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Perkara ini diluahkan susulan pejabat Sultan Selangor yang menerbitkan semula surat permohonan Sanusi yang bertarik semalam, yaitu pada 25 September. Surat tersebut telah diterbitkan di laman Facebook Selangor Royal Office. Surat permohonan Sanusi yang bertarik semalam rasanya adalah pada 25 September. Sanusi kini berdepan dengan tuduhan menghina Sultan Selangor di bawah akta hasutan. Setelah mempersoalkan kewibawaan Baginda melantik Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari ketika kempen pilihan raya negeri Selangor. Jika hanya memohon maaf boleh menyelesaikan masalah, ia akan memberi gambaran institusi beraja boleh dipermainkan sesuka hati dan diheret ke kancah politik. Harap teruskan perbicaraan di mahkamah, tuanku. Orang Kedah pun rasa malu dengan keceluparan MB ini, kata Lukman Rosli. Ampun tuanku, patik pacal yang hina ini. Semoga beliau tetap didakwa di mahkamah sebagai pengajaran kepada ahli-ahli politik lain supaya jangan diheret, apatah lagi dihina martabat Kesultanan Melayu yang berdaulat, kata Faiz Na'man. Mohon teruskan tindakan mahkamah, biarkan Sanusi itu menerima akibat yang sewajarnya, kata Muhammad Ooi. Kalau diampunkan, mungkin kes yang sama dibuat pula oleh orang lain dan kemudian mohon diampunkan. Jika tak diampun, orang akan bertikai. Kenapa Menteri Besar Kedah boleh diampunkan, kata Muhammad Syukri. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional bukanlah satu-satunya pemimpin yang didakwa menghina Sultan. Pengurus CPN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu juga didakwa di bawah akta hasutan kerana mempersoal kewibawaan Agong dalam isu pelantikan Perdana Menteri. Beliau berbuat demikian ketika kempen pilihan raya negeri Nenggiri.
Tuan-tuan dan puan, menurut Anda apa yang akan berlaku kepada Sanusi dan apa yang Sanusi lakukan selepas beliau terima pengampunan? Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, di mana-mana pun dan siapapun kalau sudah didapati bersalah, kala dalam kes mahkamah, sudah didakwa dan benar-benar didapati bersalah, tidak kira pangkat kau datuk, pangkat kau Tan Sri, pangkat kau sebagai seorang tun, dan siapapun juga yang berpangkat tinggi, kalau benar didapati bersalah dalam apa juga kes, sudah pasti akan dikenakan tindakan undang-undang. Karena undang-undang perlu berada paling atas. Maksudnya siapapun bersalah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Ini satu keputusan pemenjaraan, satu keputusan 24 tahun penjara, yang bagi saya pasti mengejutkan kepimpinan politik seluruh Malaysia, termasuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, termasuk Tun Mahathir, Wahidin Yassin, Sanusi, dan siapa sajalah pemimpin besar politik di Malaysia ini. Satu perkongsian daripada Buletin TV3 bertarik 27 September dalam satu perkongsian video, PU Azman dipenjara 24 tahun, 2 sebatan. Pendakwah selebriti Azman Shah alias atau lebih dikenali sebagai PU Azman dijatuhi hukuman penjara 24 tahun dan 2 sebatan oleh Mahkamah Session selepas didapati bersalah atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja lelaki 17 tahun 2 tahun lalu. Hakim Noridah Adam membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Mahkamah menjatuhkan masing-masing 12 tahun penjara dan 1 sebatan bagi 2 pertuduhan yang berjalan berasingan. Mahkamah juga menetapkan Azman Shah 43 menjalani sesi kaunseling sepanjang tempoh pemenjaraan dan pengawasan polis selama 2 tahun selepas selesai menjalani hukuman. Pada 26 Disember tahun lalu, Azman diperintah membela diri selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap pertuduhan itu. Mengikut pertuduhan, Azman Shah didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja lelaki berumur 17 tahun di sebuah inap desa di Kampung Sungai Udang di sini, masing-masing pada 12.15 tengah malam dan 1 pagi pada 20 Februari serta 29 Jun 2022. Dia dituduh mengikut Seksyen 14 dalam kurungan E Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan hukuman sebat jika sabit kesalahan. Saudara-saudara, bagi saya ini pasti satu keputusan penjara yang mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?